Nak jual kopi dan cuba kalahkan Starbucks? Jom belajar daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wad dalalah 'ala al-khair ibtigha' wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala kita sudah membahaskan berkaitan dengan wakil oleh wali mujbir, iaitu wali mujbir mewakilkan orang lain untuk menikahkan anak dia. Maka sambung Kasyfun Niqab, ungkapan perempuan yang menyuruh wali yang bukan mujbir mewakilkan orang lain untuk menikahkannya. Syekh Adami rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash bahawa
Jikalau seorang perempuan berkata kepada walinya yang bukan mujbir, perempuan kata pada wali yang bukan mujbir. Jadi wali ada dua, wali mujbir dengan bukan mujbir. Jadi bila bukan mujbir, dia kata, wakilkan olehmu untuk menikahkan aku perempuan. Maka sah perwakilan tersebut jika dibuat dan sah pernikahannya. Jadi kalau seorang perempuan mewakilkan, menyuruh wali yang bukan mujbir untuk mewakilkan orang lain. Mana perempuan yang nak nikah tadi ni, dia mewakilkan wali bukan mujbir. Wali bukan mujbir selain pak, selain datuk. Maka sah perwakilan tu sah dan pernikahan yang berlaku hasil perwakilan itu juga sah. Ini tidak sama sekali berlaku perselisihan pandangan ulama, tak ada khilaf. Maka termasuk juga sah pernikahan seorang perempuan dengan salah satu daripada dua masalah berikut. Jadi bila faham kata seorang perempuan boleh minta wali bukan mujbir untuk mewakilkan orang lain nikahkan dia, maka sah juga pernikahan dari sudut dua masalah yang akan disebutkan ini. Pertamanya, jikalau seorang perempuan berkata, nikahkanlah daku dan wakilkanlah oleh engkau, maka sah pernikahannya. Itu sirah dia. Dia kata dia suruh nikahkan. Nikahkanlah daku ni perempuan lah. Dia kata kepada wali bukan mujbir, dan wakillah oleh engkau. Dia suruh nikah tetapi lewat wakil, tapi sirah dia begini, maka sah pernikahannya. Bukan itu sahaja, bahkan jikalau perempuan tersebut hanya menyebut nikahkanlah akan daku sahaja atau wakilkanlah oleh engkau sahaja, juga sah perwakilan tersebut dan sah pernikahannya. Yakni sah pernikahan kalau berlaku sedemikian sirah. Masalah yang kedua, jikalau seorang perempuan berkata, wakilkanlah engkau kepada orang lain untuk menikahkan aku, juga sah pernikahan dan perwakilan tersebut jika dibuat. Namun begitu, jikalau ungkapan sebegini diungkapkan, adakah sah pernikahan perempuan tersebut apabila wali yang bukan mujbir itu sendiri yang menikahkannya? Sekarang ni perempuan mengatakan kepada wali bukan mujbir, suruh wakil ke orang lain nikahkan dia. Tiba-tiba wali mujbir tak wakilkan, dia sendiri yang menikahkan. Adakah sah pernikahan tersebut? Berlaku khilaf. Ini sebut dalam kitab An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj. Pandangan pertama, pandangan asah, iaitu sah pernikahannya. Hal ini berlaku kerana jauh sekali tidak membenarkan wali tersebut menikahkannya, sedangkan diri perempuan tersebut telah menawarkan kepada walinya itu untuk mewakilkan orang lain supaya menikahkannya. Ini bermakna perempuan tersebut telah memberi keizinan secara mutlak untuk menikahkannya dengan seorang lelaki yang lain. Jadi walaupun dia itu memberitahu kepada wali bukan mujbir bahawasanya suruh orang lain nikahkan dia, tapi dia tidak wakilkan orang lain, dia sendiri wali bukan mujbir menikahkan dia. Jadi khilaf. Pandangan asah kata sah, kerana menyuruh perempuan tersebut untuk mewakilkan orang lain nikahkannya itu membawa maksud dia menyerahkan tasarruf nikah kepada wali bukan mujbir tadi. Sama ada dia sendiri menikahkan ataupun wali bukan mujbir itu yang akan mewakilkan orang lain menikahkannya. Itu pandangan pertama, pandangan asah. Pandangan kedua, tidak sah pernikahannya. Itu muqabilul asah. Jadi muqabilul asah itu pandangan yang sahih. Al-asah, muqabilul asah sahih. Itu dia panggil istilah dalam Minhajut Talibin ataupun muqaddimah Minhajut Talibin. Benda yang asah itu muqabil asah dia panggil sahih. Maknanya dua-dua dalil, dua-dua pendapat ini dalilnya itu kuat, tetapi asah lebih kuat. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala telah menerangkan dalam Mughnil Muhtaj ila ma'rifati al-fadhil minhaj. Mughni pula. Jikalau perempuan yang masih dara ataupun perempuan yang janda mengatakan kepada wali yang bukan mujbir, yakni wali yang bukan bapaknya atau datuknya, dia kata, wakilkanlah olehmu, maka ia membawa kepada tiga pemahaman hasil daripada ungkapan tersebut. Jadi Syekh Khatib Syibini mentafri'kan lagi sirah tersebut kepada tiga qadiyah, tiga perkara yang dapat difahami hasil daripada ungkapan wakilkanlah olehmu. Pertama, perempuan tersebut berkata, nikahkanlah olehmu dan wakilkanlah olehmu. Itu maksud pertama.
Jadi perempuan hanya mengatakan wakilkanlah olehmu. Apa maksud dia? Ada 3 kepahaman. Pertamanya, maksudnya ialah nikahkanlah olehmu wahai wali bukan mujbir, dan wakilkanlah olehmu. Ini wakillah orang lain untuk menikahkan aku. Dengan makna kamu nak menikahkan dia aku sendiri pun boleh, ataupun wakil orang lain pun boleh. Maka harus bagi wali tersebut sama ada menikahkannya ataupun mewakilkannya kepada orang lain, tanpa berlaku perselisihan ulama' jikalau maksudnya sedemikian. Maksudnya apa? Maksudnya nikahkanlah olehmu dan wakilkanlah olehmu. Walaupun perkataan secara lafzinya dia panggil wakilkan olehmu, tapi secara maknawinya ialah nikahkanlah olehmu dan wakilkanlah olehmu. Tu. Yang kedua, perempuan tersebut berkata wakilkanlah olehmu dan dirinya diam daripada berkata-kata untuk bernikah dengan orang lain. Dia sekadar kata wakilkanlah olehmu. Selesai, situ. Dia tak kata pun nikah wakilkan olehmu untuk nikah dengan orang lain, tak kata. Maka harus bagi walinya itu mewakilkannya sahaja tanpa berlaku perselisihan pandangan ulama. Maka kalau gini, wali bukan mujbir tadi tak boleh menikahkannya, bahkan hanya boleh wakil sahaja untuk menikahkan perempuan tersebut. Adapun menikahkannya melalui dirinya sendiri berlaku perselisihan pandangan ulama, yang mana kita bincang tadi muka surat sebelah tadi. Pandangan asah sah juga. Okey. Yang ketiga, bila seorang perempuan tu mengucapkan wakilkanlah olehmu, yang ketiganya perempuan tersebut mengizinkan wali tersebut mewakilkan orang lain untuk menikahkannya dan menegahkan dirinya untuk menikahkannya dengan orang lain. Maksud kata wakilkan olehmu ni ialah perempuan mengizinkan wali mewakilkan orang lain untuk menikahkan perempuan tersebut dan menegahkan dirinya untuk menikahkannya dengan orang lain. Mana orang lain yang selain ditentukan lah. Zahirnya batal izin tersebut kerana seolah-olah perempuan tersebut mencegah walinya menikahkan dirinya. Gini. Perempuan tersebut mengizinkan wali mewakilkan orang lain untuk menikahkan perempuan tersebut, dan yakni dalam masa yang sama menegahkan diri wali untuk menikahkan perempuan tersebut dengan orang lain. Pelik ni. Jadi wakilkan olehmu, pemahaman yang ketiga boleh faham kata perempuan tadi mengizinkan wali tersebut mewakilkan orang lain untuk nikah, sedangkan dia sendiri nak menikahkan perempuan tersebut dia tak bagi. Maka ni dia kata zahirnya batal izin tu kerana seolah-olah perempuan tersebut mencegah walinya menikahkan dirinya dan menyerahkan tugas menikahkan perempuan itu kepada orang lelaki ajnabi yang lain. Jadi berdasarkan sirah wakilkan olehmu tu ada 3 pahaman. Pahaman pertama boleh maksudnya nikahkanlah olehmu dan wakilkanlah olehmu. Jikalau maksud dia begini, maka maksudnya perempuan tersebut boleh dinikahkan oleh wali tersebut, atau wali tersebut boleh mewakilkan orang lain untuk menikahkan dia. Ataupun wakilkanlah olehmu itu dengan maksud yang kedua, iaitu harus bagi wali mewakilkan orang lain menikahkannya sahaja. Kalau dia sendiri nak menikah berlaku khilaf. Pandangan asah sah juga. Ataupun maksud yang ketiga, iaitu perempuan tersebut mengizinkan wali mewakilkan orang lain dalam keadaan perempuan tersebut mencegah wali itu menikahkan dirinya sendiri. Hak tu zahirnya batal kerana mencegah walinya sendiri untuk menikahkannya dan seolah-olah memberikan keizinan pula kepada lelaki ajnabi lain untuk menikahkan dirinya. Jadi tidak sah. Habis. Perempuan mengizinkan walinya mewakilkan orang lain untuk menikahkannya dalam keadaan menegah walinya sendiri menikahkannya. Perempuan mengizinkan walinya mewakilkan orang lain. Dia suruh wali dia boleh mewakilkan orang lain untuk menikahkannya, dalam keadaan dia sendiri menegah walinya menikahkannya. Wakil boleh, dia sendiri nak nikah tak boleh. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj dan Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala dalam An-Najmul Wahash telah menjelaskan bahawa jikalau seorang perempuan memberikan keizinan kepada walinya yang bukan mujbir mewakilkan orang lain untuk menikahkannya, dalam keadaan diri wali itu sendiri perempuan tersebut menghalanginya daripada menikahkannya, maka tiada berlaku perselisihan para ulama bahawa izin tersebut tidak diiktibarkan oleh syarak. Makna tidak boleh, batal lah izin tu. Izin wakil itu batal, tak boleh, tak sah. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah juga telah menyebutkannya hukum tersebut dalam Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj Syarhil Minhaj.
Seterusnya, perempuan menarik keizinan wakil nikah daripada wali yang bukan mujbir. Sekarang ni dia dah wakil dah kepada wali bukan mujbir ni untuk mewakilkan orang lain nikahkan dia, kemudian tarik balik keizinan tu. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash bahawa jikalau seorang perempuan menarik semula keizinan wakil orang yang menikahkannya kepada wali yang bukan mujbir, selepas menyuruh untuk mewakilkan wali mujbir tadi, wali bukan mujbir tadi untuk mewakilkan orang lain nikahkan dia, maka batallah perwakilan tersebut dan tidak sah pernikahannya jikalau diteruskan juga. Sebab apa? Sebab tak ada izin. Izin dah ada, ditarik balik, maka tak jadilah. Perempuan berkata, nikahkanlah oleh engkau akan daku, sahkah jika diwakilkan? Sekarang ni dia kata direct pada wali dia, engkau akan nikahkan aku, nikahkanlah oleh engkau akan daku. Maka wali tadi tersebut kalau mewakilkan orang lain sah dah. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan dengan masalah jikalau perempuan mengatakan kepada walinya yang mujbir, nikahkanlah olehmu akan daku, maka bolehkah wali tersebut mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkannya ataupun tidak. Sekarang ni perempuan hanya mengizinkan dia menikahkan dia, tetapi sebaliknya wali tadi mewakilkan orang lain pula untuk menikahkannya. Adakah boleh? Khilaf. Pandangan yang asah, harus wali yang bukan mujbir itu, ni masalah wali bukan mujbir, bukan wali mujbir ni. Harus wali yang bukan mujbir itu mewakilkan orang lain untuk menikahkan perempuan tersebut. Harus, boleh. Hal ini berlaku kerana, ni illah dia, wali itu berkuasa dan berhak dalam bab kewalian atas perempuan tersebut ketika membabitkan hal pernikahan, maka mendapat keizinan daripada perempuan tersebut untuk menikahkannya menjadi syarat untuk harus dan bolehnya seseorang wali menguruskannya, sama ada menikahkannya sendiri ataupun menggunakan wakil. Boleh. Jadi kalau seorang perempuan tu suruh pak dia nikahkan dia, pak tak boleh lah, wali mujbir tu, ni wali bukan mujbir, contoh abang dia ke, pak saudara dia ke, dia izin suruh nikahkan dia, tiba-tiba dia tak menikahkan dia tapi guna wakil, boleh? Boleh. Kerana bila dah izin tu, mana ada hak tasarruf secara mutlak kepada wali bukan mujbir untuk menguruskan pernikahannya, sama ada dengan menikahkannya sendiri ataupun wakil. Pandangan kedua, tidak boleh mewakilkan pernikahannya kepada orang lain. Hal ini kerana wali yang bukan mujbir itu boleh menguruskan pernikahan perempuan tersebut dengan izinnya. Maka tidak boleh wali tersebut mewakilkan orang lain, melainkan mendapat keizinan yang khusus daripada perempuan itu untuk mewakilkan pernikahan tersebut kepada orang lain. Jadi tak boleh, pandangan kedua kata tak boleh ni. Sebab apa tak boleh? Sebab wali mujbir itu boleh nak nikahkan dia. Jadi kenapa kena wakil? Tak payahlah. Wali bukan mujbir kan ada kuasa sekarang ni sebagai wali akrab dia untuk menikahkan perempuan tersebut. Kenapa kena guna wakil? Sedangkan perempuan tu hanya mengizinkan dia sahaja yang menikahkan. Gitu. Habis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah. Saat topik dia, apabila wali diminta berkahwin. Apabila wali diminta kahwin, bukan diminta berkahwin, diminta kahwin. Mana perempuan meminta wali untuk menikahkannya. Dan wajib atas wali memperkenankan perempuan yang menuntut berkahwin. Wajib. Ni kita dah bahas dah pada Kashfun Niqab. Seseorang wali apabila perempuan menyuruh dia menikahkan dia dengan orang lain, wajib untuk dia tu menikahkannya, tapi dengan syarat. Qaid dia, jika ada ia perempuan tu, jika ada ia seorang yang dia nak kahwin tu kufu bagi perempuan itu. Pertama, jadi kalau tidak sekufu tak boleh. Dan jika ada ia seorang perempuan tu, tidak, ia tu kembali ke depan lah. Jika ada ia baligh perempuan itu, ia kembali pada baligh perempuan lah. Lagi aqil, jikalau bikir, jikalau dara ia perempuan sekalipun, maka wajib. Jadi pertamanya wajib wali tersebut memperkenankan dia tu suruh nikah. Pertamanya jika dia tu ada kufu, mana kufu lah dengan lelaki tu. Keduanya ialah perempuan tu telah baligh,
Kerana keizinan perempuan tidak sah kalau sebelum baligh. Lagi pula akil, bukan gila. Dan walaupun dia tu dara sekalipun, kerana sekarang ni wali bukan mujbir. Bukan. Kerana sekarang ni dia minta kahwin. Jadi minta kahwin ni sama ada janda ataupun anak dara tak kisah. Boleh, kena kahwin. Kena kahwin kan, wajib kahwin kan. Itu sudah kita bahas dalam Kasyful Niqab dulu dah. Dia ulang balik dalam matan. Kata dia, perempuan meminta walinya yang tertentu untuk menikahkannya. Kata musannif, memperkenankan perempuan yang menuntut berkahwin. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa wajib ke atas wali mujbir dan selainnya selain wali mujbir. Yang mana itulah kata, yang kata umum ni, wali sama ada mujbir atau bukan mujbir. Jikalau perempuan tersebut menentukan wali tertentu untuk bernikah dengan seorang lelaki, seperti saudara lelaki yang sahaja ataupun bapa saudara sebelah bapa sahaja. Hak ni kalau wali bukan mujbir lah. Kalau wali mujbir masih ada, tak boleh lah pindah lain. Kalau wali sepangkat, satu contohnya anak saudara, anak saudara lelaki dia ada 5, jadi dia tentukan, yang keempat ni kena jadi wali aku. Dia minta untuk jadi dia wali untuk menikahkan dia. Habis. Untuk memperkenankan permintaannya tersebut. Habis itu jikalau perempuan tersebut menentukan wali tentu untuk menikah dengan seorang lelaki, tergantung ayat tu, tak habis. Habis itu maka tak ada. Bukan. Jawab di depan. Jawab muqaddam isyarat muakhir. Jikalau perempuan tersebut menentukan wali tertentu untuk bernikah dengan seorang lelaki, seperti contoh walinya saudara lelaki yang sahaja ataupun bapa saudara sebelah bapa sahaja, untuk memperkenankan permintaannya tersebut, permintaan kahwin, maka wajiblah ke atas wali mujbir ataupun bukan mujbir itu untuk memperkenankan dia. Jadi contoh wali bukan mujbir itu hak tadi, lelaki saudara sebelah bapa, bapa saudara sebelah bapa dan sebagainya, ikut turutan wali yang kita telah bahas. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughnil Muhtaj bahawa jikalau wali tersebut menghalanginya daripada bernikah, maka hukumnya haram dan berdosa wali tersebut. Ni kita sudah bahas dah. Kalau wali mujbir dulu tu, adakah dosa ataupun tidak, khilaf. Pandangan mu'tamad dosa. Pandangan yang kedua tidak dosa kerana boleh hakim menikahkan dia. Maka tertunailah hajat perempuan tu untuk bernikah. Perkara ini menyerupai dalam bab qada. Bab qada ni hakim. Apabila hakim menyuruh orang tertentu untuk memberikan keterangan ataupun menjadi saksi dan mereka enggan berbuat sedemikian, maka hukumnya haram dan berdosa. Sama juga kalau sekarang ni hakim memaksa wali untuk menikahkannya dan wali tak mau, dosa. Pandangan mu'tamad dosa. Kemudian hakim menikahkan dia. Sebahagian ulama menyatakan bahawa jikalau wali tersebut merupakan wali mujbir, maka tidak wajib ke atasnya untuk memperkenankannya, kerana wali mujbir itu sifatnya memaksakan orang lain itu perempuan, untuk bernikah, bukannya dipaksa oleh orang lain. Sekarang ni perempuan minta wali mujbir untuk nikahkan dia, seolah-olah ada unsur paksa. Sedangkan wali mujbir tak ada orang boleh paksa dia yang paksa orang, dia yang paksa perempuan di bawah kewalian dia untuk kahwin. Ni sebagian ulama kata tak dosa, mana tak wajib. Tapi pandangan mu'tamad wajib juga, dan kalau tak perkenan dosa. Tu dah kita sebut dah dulu. Namun begitu pandangan yang sahih ialah pendapat yang pertama, iaitu wajib ke atas wali mujbir juga untuk memperkenankan pernikahan yang diminta oleh anak atau cucu perempuannya tersebut. Anak nisbah bapa, cucu nisbah datuk lah. Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala telah menyatakan bahawa kewajipan tersebut berlaku jikalau lelaki yang perempuan tersebut bernikah dengannya itu sekufu. Itu syarat tadi lah. Jika sebaliknya tidak sekufu, maka tidak wajib ke atas wali tersebut memperkenankan pernikahan tersebut. Tak wajib. Makna kalau perkenan pun tak ada masalah, cuma tak wajib bila perempuan tu minta untuk nikahkan dia dengan orang lain. Ni kena ambil perhatian ni. Bab sekufu tak sekufu akan datang jilid 3. Panjang lebar bab sekufu, 100 muka surat. Wali mujbir pun habis, selesai. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan jika perempuan itu gila, jika nyata hajat perempuan kepada berkahwin, maka jawab wajib bagi wali perempuan itu kahwinkan perempuan gila itu.
Sekarang ni perempuan ni gila. Kemudian bapak dia ataupun walinya melihat kepada kemaslahatan berkahwin. Contohnya dia sentiasa duduk dengan orang lelaki walaupun gila. Maka sekarang ni wajiblah wali tersebut mengkahwinkan dia. Wali mujbir menikahkan perempuan gila dan lelaki gila yang berada di bawah kewaliannya. Kata musannif, jika nyata hajatnya kepada berkahwin. Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa wajib ke atas wali mujbir menikahkan perempuan gila dan lelaki gila, lagi pula baligh yang berada di bawah hak kewaliannya apabila zahir hajatnya untuk bernikah. Macam mana contoh alamat zahir hajat? Iaitu dia sentiasa berpusing-pusing pada lawan jantina. Kalau lelaki pada perempuan, kalau perempuan pada lelaki. Itu tanda dia. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Mughnil Muhtaj bahawa wajib wali mujbir menikahkan perempuan dan lelaki gila tersebut, yakni gila yang tiada sembuhnya, atau berterusan gilanya meskipun perempuan tersebut janda sekalipun. Adapun kalau dia tu separuh gila separuh sedar, nanti akan sedar, kena tunggu sedar lah. Macam kita bahas dulu, kalau janda itu gila, maka tak boleh nak nikahkan dia melainkan setelah dia sedar dan dia beri keizinan dan berlaku akad nikah ketika dia sedar. Tu dah lalu dah. Wali selain mujbir tidak boleh menikahkan perempuan atau lelaki yang gila. Yang boleh nikahkan tadi tu wali mujbir. Wali bukan mujbir tak boleh. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash bahawa wali yang selain mujbir, iaitu wali yang terdiri daripada selain bapa ataupun datuk, maka tidak wajib ke atasnya menikahkan perempuan ataupun lelaki gila yang zahir hajatnya untuk bernikah. Bukan itu sahaja, bahkan wali yang selain mujbir tidak boleh menikahkannya melainkan hakim sahaja. Sekarang ni dia ni gila, lelaki gila, perempuan gila. Jadi tengok dia ada hajat. Wali mujbir wajib nikahkan. Kalau wali bukan mujbir tak wajib nikahkan. Yang wajib nikahkan ialah hakim. Senang, itu je. Hajat pernikahan perempuan dan lelaki yang gila. Macam mana kita boleh kata dia ni berhajat untuk kahwin? Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam An-Najmul Wahash dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj telah menjelaskan bahawa hajat pernikahan bagi perempuan ialah dua perkara, iaitu untuk mendapatkan mahar perkahwinan dan nafkah harian. Itu hajat dia. Hajat perempuan nak kahwin ialah dapat mahar dan juga nafkah harian. Kadang-kadang boleh terjadi gilanya orang perempuan ini kerana sangat berkehendak kepada bersetubuh, hasil daripada bergelora syahwatnya. Jadi orang gila pun ada syahwat juga. Orang gila ada syahwat, orang tak gila tak syahwat warak. Adapun hajat orang lelaki yang gila itu zahir dengan perkara-perkara yang menunjukkan kerinduan dan keinginan kepada para perempuan, ataupun disebabkan boleh sembuh daripada penyakit gila yang dikhabarkan oleh dua orang doktor yang adil. Apa ni? Dua orang doktor yang adil itu mengkabarkan bahawa orang gila ni boleh sembuh kalau kahwin. Maka dia kena kahwin lah. Ada berlaku ada orang tu sakit memanjang, tiba-tiba kahwin sembuh. Pelik tu. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala dalam Mughni dan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfah telah menjelaskan bahawa tanda-tanda lelaki yang gila tersebut berhajat kepada bernikah ialah orang lelaki yang gila tersebut selalu mengelilingi dan berjalan-jalan sekitar orang perempuan, ataupun dijangka boleh sembuh dengan sebab bersetubuh dengan perempuan. Tu. Iaitu dengan syarat perkara tersebut diberitahu oleh dua orang doktor yang adil. Tu. Dia boleh sembuh daripada gilanya dengan sebab bersetubuh dengan perempuan. Jadi bersetubuh dengan perempuan tidak akan boleh melainkan dengan nikah. Tu. Hal ini supaya patu orang kata pula, dah dia kan gila, bukan mukallaf. Bolehlah zina gitu ya. Dia kan tak berdosa. Dah orang yang perempuan tu siapa? Orang perempuan tu mesti mukallaf tak gila. Jadi kawan tu berhajat pada kahwin dengan sebab gila ni nak setubuh dia. Jadi dia ni tetap mukallaf, orang perempuan ni. Dia tak gila. Lelaki yang gila. Jadi lelaki ni bila nak menikah dengan orang yang tak gila, tetaplah dia kena kahwin. Tu. Hal ini supaya nyatanya maslahah dan kebaikan kepada orang lelaki yang gila tersebut. Maslahah tu kebaikan lah. Itu dari sudut sembuh penyakit. Keperluan orang gila untuk bernikah dengan wali mengetahuinya dan diberitahu oleh seorang doktor yang adil, memadaikah? Sekarang ni kita kata keperluan orang gila nak kahwin ni dua orang doktor bagi tahu. Tapi sekarang ni wali tahu kata dia ni berhajat pada nikah, ataupun seorang doktor yang bagi tahu, bukan dua orang. Adakah sah dan adakah perlu
dan sampai tahap wajib untuk menikahkan dia. Syekh Abdul Hamid Asy-Syirwani rahimahullah telah menerangkan dalam Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfah bahawa memadai kewajipan ke atas wali untuk menikahkan orang gila tersebut jikalau dia berkehendak dan berhajat dengan semata-mata tahunya wali bahawa dirinya akan sembuh jikalau bernikah dalam keadaan hanya ada seorang doktor yang adil sahaja memberitahunya akan kemungkinan tersebut. Boleh juga wali tahu dan dapat kebenaran ataupun pemberitahuan daripada seorang doktor pun memadai dah untuk dia nikahkan. Hanya sahaja yang menjadi tidak pasti adalah dari sudut kekurangan orang yang mengetahui berhajatnya orang gila tersebut menikah ataupun tidak saja. Kekurangan sebab seorang doktor. Kalau dua orang doktor, mana yakin sikit, oh dia ke arah memang betul-betul boleh sembuh ni. Tapi kalau seorang doktor boleh ihtimal, boleh jadi sembuh, boleh jadi tidak, boleh jadi hajat nikah, boleh jadi tidak. Syekh Al-Halabi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan bahawa pada zahirnya menurut pandangan Syekh Al-Halabi, adil di sini memadai dengan ukuran adil riwayat sahaja, bukan adil penyaksian seperti penyaksian akad nikah. Mana bila adil riwayat, adil ada dua. Adil riwayat itu adalah hadis, adil syahadah dalam bab syahadah. Adil riwayat dalam hadis ialah termasuklah lelaki dan perempuan. Lelaki pula, termasuk hamba lelaki dengan perempuan. Jadi hamba lelaki dengan perempuan boleh termasuk dalam adil riwayat. Tapi hamba lelaki dengan perempuan tidak termasuk dalam adil syahadah ataupun adil akad nikah. Jadi adil dua orang doktor sini, kalau doktor tu perempuan boleh kita pakai. Ataupun doktor tu hamba saya boleh. Menikahkan orang gila yang terputus-putus gilanya. Mana dia bukannya selalu gila. Kadang gila, kadang tidak. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughni bahawa jikalau terputus-putus gilanya seorang perempuan ataupun lelaki tersebut, maka tidak boleh seseorang menikahkan kedua-duanya, melainkan setelah mereka berdua sedar dan mereka memberikan keizinan untuk menikahkan mereka berdua. Itu pun telah lalu dah. Kalau dia ni ada putus-putus, kena tunggu dia sembuh, barulah dia nikahkan. Seperti mana yang sedia maklum bahawa meminta izin yang dimaksudkan itu ialah selain daripada perempuan yang dara, iaitu janda. Adapun perempuan yang dara, maka tiada syak sama sekali bahawa tidak berhajat kepada meminta izin. Dia boleh nikahkan. Selain itu disyaratkan bahawa pernikahan tersebut dilaksanakan ketika orang gila tersebut sedar daripada gilanya. Mana dari sudut izin dan dari sudut akad nikah berlangsung, mestilah gila tadi sedar daripada gilanya. Makna kalau dia dari sudut beri izin, dia tak gila, lepas tu dia gila balik bila nak akad nikah, tu kena tunggu balik tak boleh dia teruskan pernikahan. Tapi yang tak perlukan izin untuk anak dara tadi itu kalau wali mujbir lah. Kalau wali bukan mujbir, kena izin juga. Menikahkan orang lelaki yang gila apabila berhajat kepada orang berkhidmat kepadanya. Sekarang ni kita kata orang gila ni perlu kepada nikah sebab perlu orang jaga dia. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughnil Muhtaj bahawa jikalau orang lelaki yang gila berhajat kepada orang lain berkhidmat kepadanya, hal keadaan tiada seorang pun daripada mahramnya yang boleh berbuat sedemikian, dan juga perbelanjaan nikah lebih rendah daripada membeli hamba sahaya perempuan dan perbelanjaan hamba sahaya perempuan, maka orang gila tersebut perlu dinikahkan. Jadi terzahir hajat ada orang perlu khidmat orang gila ni, perlu khidmat keperluan dia. Maka kita lihat pada mahram, ada tak keluarga dia yang boleh berkhidmat pada dia? Tak boleh. Tak ada yang boleh berkhidmat pada dia, menguruskan dia. Kemudian lihat pada harta pula, dari sudut perbelanjaan nikah dengan beli hamba, mana murah lagi? Kalau murah hamba, beli hamba lah. Tapi hamba ni mahal, nikah lagi murah, maka nikahlah yang perlu diteruskan. Soalan pula sekarang ni, isteri tidak wajib berkhidmat pada suami. Isteri tidak wajib berkhidmat pada suami. Jadi kenapa dalam bab ini tiba-tiba antara keperluan lelaki gila ini bernikah ialah berkhidmat pada suami? Ataupun dikatakan pada awal kitab dulu, orang lelaki bernikah bertujuan untuk mendapat khidmat isteri juga disunatkan untuk bernikah. Jadi macam mana? Jadi Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala menjawab bahawasanya fitrah seorang perempuan ni ialah berkhidmat.
Walaupun tak wajib, tapi passion dia passion khidmat. Itu fitrah dia. Jadi kalau dia tu tidak berkhidmat kepada seseorang di kehidupan dia, itu telah melanggar fitrah dia. Jadi walaupun dia tak wajib untuk mengkhidmat ataupun masuk dan sebagainya, khidmat tu kepada suami, tapi fitrah dia ni passion berkhidmat. Jadi kalau ada perempuan sekarang mengatakan, oh kami tak wajib puasa, kami tak wajib masak, tak wajib tu, tak wajib ni, makna dia telah melanggar fitrah sendiri. Kerana fitrah dia ialah berkhidmat. Sebab tu boleh ni kahwin. Kalau ikutkan kahwin tu, al-maqsudul a'zam huwa al-istimta'u. Tujuan besarnya untuk kahwin ni ialah istimta', bukannya benda lain. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan jika adalah bagi perempuan itu beberapa awliya, ni bukan awliya tasawuf ni, awliya fiqh, wali-wali yang satu darjatnya awliya. Jadi contoh dia punya wali sekarang ni tarafnya saudara lelaki. Jadi saudara lelaki ada 10, siapa yang nak nikahkan dia? Maka menuntutlah akan seorang, yakni menuntut oleh perempuan itu akan seorang awliya daripada satu darjat tu, daripada awliya yang satu darjat tu, mengkahwinkan perempuan, yakni oleh salah seorang daripada beberapa awliya tadi. Maka wajiblah atas yang dituntut, yakni awliya yang dituntut tadi, mengkahwinkan seorang perempuan tadi. Jadi seorang perempuan ni ada beberapa wali yang sama darjat lah. Kalau bapak dia jadi wali, bapak dia seorang, tak ada banyak bapak. Yang boleh taswir banyak ni kalau dia turun wali akrab dia sampai ke tahap saudara ataupun anak saudara ataupun bapa saudara dan sebagainya. Jadi ada 10 saudara lelaki dia. Siapa yang akan jadi walinya? Maka perempuan yang menentukan siapa yang jadi wali, hak itulah yang wajib nikahkan dia. Kalau dalam 10 tu, hak nombor 7 tu yang dia tentukan, nombor 7 itulah yang wajib menikahkan perempuan tu. Perempuan menuntut bernikah daripada beberapa walinya tanpa ditentukan orangnya. Sekarang ni perempuan nuntut nak menikah daripada beberapa wali tanpa ditentukan siapa yang perlu jadi wali. Maka siapa yang akan jadi wali? Syekh Ad-Damiri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa berlaku perselisihan para ulama berkaitan masalah perempuan meminta untuk menikahkannya kepada sebahagian walinya dalam keadaan tidak ditentukan secara khusus wali manakah yang perlu menikahkannya. Khilaf ulama. Pandangan pertama, pandangan yang asah, wajib memperkenankan perempuan tersebut untuk bernikah. Pandangan kedua, tidak wajib memperkenannya. Bila kata wajib sini, maknanya salah seorang daripada 10 orang tu wajib memperkenankan. Jadi fardu kifayah. Jadi fardu ain. Seorang tak buat, semua dosa. Macam yang kita bahas minggu-minggu lepas, apa nama tu? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau contoh fardu kifayah, 10 orang ni fardu kifayah, salah seorang mesti kena sahut, kena menikahkan dia. Dan orang pertama yang dia tu request untuk jadikan dia wali, dia tolak, maka dia punya dosa lebih besar daripada orang kedua, orang ketiga yang tolak. Yang minggu lepas dulu-dululah, minggu lepas tu dulu-dulu. Jadi 10 orang ni tolak. Antara 10 orang ni, mana orang first yang tolak? Orang first tu lagi dosa besar daripada hak kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Sebab dia yang di requestkan pada kali pertama. Tiba-tiba dia tolak. Semua tolak belaka, 10 tolak belaka. Maka dosa, semua dosa belaka. Cuma dosa yang orang first yang kena jadi wali tu, yang minta jadi wali tu, dia tak jadi wali, itu yang berdosa. Kemudian semua wali menghalang perempuan yang ingin bernikah daripada merealisasikan pernikahannya. 10 orang tu sepakat kata tak boleh nikahkan dia. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam An-Najmul Wahash dan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala dalam Tuhfah telah menjelaskan bahawa apabila seluruh walinya selain wali mujbir itu menegah untuk orang perempuan tersebut dinikahkan setelah diminta untuk mereka menikahkannya, maka sultan akan menikahkannya. Sultan, hakim, qadi dan sebagainya. Repotlah kerja dia. Namun begitu, berlaku persisian pandangan ulama, dosanya mereka berbuat demikian. Hak ni telah kita bincang dah, cuma diulang balik.
Pandangan pertama, setiap orang yang diminta menikahkannya itu berdosa. Okey. Pandangan kedua, kesemua wali tersebut dosa seperti mana berdosa meninggalkan fardu kifayah. Okey. Terakhir, tidak berdosa sama sekali kerana terhasil tujuan pernikahan dengan sultan telah menikahkannya. Sama je. Cuma yang lepas-lepas tu dia ada tafsir sikit. Orang pertama yang dia minta jadi wali yang tolak tu lebih besar dosa dia berbanding orang kedua, ketiga dan seterusnya. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, apabila bersamaan darjat wali, tu topik dia, dan apabila berhimpun beberapa awliya yang sedarjat, samalah seperti beberapa saudara lelaki, atau beberapa mamak bapak saudara, atau anak mamaknya seorang perempuan, yakni sepupu dia, maka sunatlah bahawa yang mengkahwinkan itu, yang mengkahwinkan perempuan, ialah yang terlebih fiqahnya seorang. Apa terlebih fiqah? Terlebih faham agama, terlebih alim lah. Jadi 10 orang tu anak saudara dia ataupun saudara dia belaka. Hak mana yang paling alim fiqah? Tu yang jadi wali. Nombor 1, oleh yang terlebih alim pada bab nikah. Jadi terlebih fiqah sini yakni alim bab nikah. Macam orang sembahyang Jumaat yang kita bincang dalam Ad-Dawabitul Yani'ah, syarah pedoman sembahyang Jumaat tu, orang yang berhak ataupun yang lebih layak untuk jadi wali ialah orang yang faqih. Faqih situ ialah faqih bab hal ehwal sembahyang, bukannya ulama besar. Kerana ia orang yang alim dalam bab nikah ni terlebih alim pada syarat-syarat akad. Intaha Mishkat Al-Masabih. Dan habis, selesai. Kemudian wali yang paling faqih diutamakan. Kata musannif yang terlebih fiqahnya, Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam An-Najmul Wahash fi Syarhi Minhaj, dan Syekh Muhammad Al-Khati Asy-Syirbini dalam Mughni telah menerangkan bahawa disunatkan bahawa orang yang berhak menjadi wali ialah orang yang paling memahami fiqahnya. Fiqah mana? Fiqah bab nikah. Hal ini berlaku kerana orang yang alim dalam fiqh ini lebih mengetahui berkenaan dengan syarat-syarat yang berkaitan dengan akad nikah. Namun begitu, perkara yang dimaksudkan dengan orang yang terlebih fiqahnya ialah orang yang paling memahami dalam bab ini secara khusus, iaitu orang yang memahami bab pernikahan. Jadi contoh kalau orang alim dah, mengaji idahul bab, alim, kalau faham semua lah. Ni mengaji khatam, tak alim. Tak jadilah fiqah tu. Mana hak alim? Contoh 10 beradik tu, yang mari idahul bab semua tu dah faham semua. Yang keempat, hak lain semua mari idahul bab, sekejap mari sekejap tidak. Ada yang mari semua tak faham langsung. Contoh, mana yang mari semua, yang faham semua, hak tu yang lebih aula jadi wali. Tu wali habis. Dan jika bersamaan pada fiqahnya wali, sama tok fiqah belaka 10 orang tu, maka yang waraknya hak tu tertib seterusnya. Hak mana yang lebih warak? Warak iaitu orang yang buat perkara wajib, membuat perkara sunat, meninggalkan perkara makruh dan haram, dan meninggalkan syubhat. Tu warak. Maka jika bersamaan pada waraknya wali, warak sama juga, maka yang tua pada Islamnya Islam wali. Nombor 2, yakni kerana terlebih banyak pengalaman orang tua daripada yang baru Islamnya, yang lebih berumur lah. Wali yang paling berumur, kata musannif, yang tua pada Islamnya. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa orang paling berumur itu menjadi pilihan jika sama tahap pemahaman fiqahnya. Macam tadi dah ikut turutan fiqah dulu, lepas tu warak, sama juga, baru tua, bukannya terus tua. Kalau tua tapi jahil buat apa? Baik muda tapi alim. Hal ini berlaku kerana orang yang paling berumur itu lebih mengetahui dengan perkara-perkara yang membabitkan pernikahan, disebabkan oleh banyak pengalaman-pengalaman yang dia diperoleh sebelumnya. Pengalaman dengan alim lagi tinggi pada pengalaman. Contoh orang alim bab poligami dengan orang yang jahil poligami tapi dia berpoligami. Yang mana lebih aula? Hak yang lebih aula ialah orang yang tidak berpoligami tapi alim bab poligami. Walaupun tak pengalaman, sebab pengalaman tapi jahil sia-sia. Tu.
Namun begitu, sama juga orang tua, orang muda. Orang tua ni jahil, orang muda ni alim. Lebih tetap orang alim ni walaupun muda. Kerana tua-tua tapi jahil berdengung apa? Tak ada faedah. Baik mati ya. Namun begitu, Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah menyebutkan ciri-ciri yang sunat diutamakan antara orang yang lebih memahami fiqhnya dengan orang yang berumur, iaitu orang yang warak. Mana dia ikut susunan lah. Dia fiqh dulu, baru warak, baru tua. Hal ini berlaku kerana Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah telah mengikuti jejak langkah Imam Nawawi rahimahullah yang menyebutkan orang yang warak perlu diutamakan jika sama tahap pemahaman fiqhnya dan juga mengikuti cara Imam Ar-Rafi'i rahimahullah ta'ala. Maknanya ada ulama lain yang bila kalau sama tahap fiqhnya terus kepada tua, tidak terbabit dalam ciri-ciri warak. Tapi Imam Nawawi, Imam Rafi'i termasuk Syekh Daud, dia ikut warak selepas daripada fiqh. Maksudnya semua kalau faqih belaka, maka yang mana lebih warak? Kerana tak semua faqih tu warak belaka. Dan tak semua warak tu faqih belaka. Umum khusus min wajhin. Tidak semua orang faqih itu warak, tidak semua orang warak itu faqih. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa diutamakan orang yang paling warak adalah disebabkan oleh jauhnya mereka itu daripada sebarang bentuk syubhah. Maka disunatkan wali yang paling faham fiqhnya, kemudian yang paling warak, kemudian yang paling berumur dengan mendapat kesepakatan izin dan redha daripada baki segala wali yang lain. Itu. Maknanya ini dari sudut keutamaan. Walaupun begitu, nak nikahkan perempuan tersebut perlu kepada izin baki yang lain. Maknanya semuanya setuju kata dia ni jadi wali sebab dia ni tok fiqh. Dari sudut keutamaan dialah yang perlu. Tapi dengan syarat perlu persetujuan baki wali yang lain, 9 yang lain. Macam tu juga imam makmum. Imam yang diutamakan ialah tok fiqh. Tiba-tiba makmum tak suka kawan ni jadi tok imam sebab suara tak sedap. Contohlah. Lepas tu dia jadi tok imam, siapa dia? Hak suara sedap. Tok fiqh tak fiqh mana? Maka yang tok fiqh tadi yang tak jadi tok imam jadi makruh. Sebab apa? Sebab makmum tak suka dia itu imam. Imam menjadi imam apabila makmum benci, hukum dia makruh. Kena beredar orang lain yang jadi tok imam. Sebab itu dari sudut keutamaan, bukan dari sudut sah. Dari sudut sah lain cerita. Dia kalau buat benda yang tak sah, memang kena mufaraqah makmum tu. Tak kisah dia tok fiqh ke, dia wali ke, dia wali kutub ke, kalau dia buat benda yang batalkan sembahyang dan benda-benda yang boleh mufaraqah, makmum boleh mufaraqah. Itu perbezaannya. Kemudian kata musannif, kata lagi. Itu. Wali yang tidak afdal. Mana dia? Mendapat redha baki segala wali. Syekh Muhammad Al-Khati Asy-Syirbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughni bahawa sunat mengutamakan demikian dengan redha baki segala wali adalah supaya bersepakat tanpa berlaku perselisihan antara pandangan segala wali untuk menjadi wali pernikahan kepada orang perempuan yang berada di bawah kewaliannya. Yang kata tok pekoh ni dari sudut keutamaan mestilah mendapat persetujuan segala wali yang lain. Andai kata semua setuju nak jadikan wali itu ialah daripada orang warak, sedangkan ada orang tok pekoh dalam saudara tu, mereka setuju hanya orang warak, bukannya tok pekoh. Warak tu lah yang kena jadi wali. Walaupun tak utama pun. Yang utamanya tok pekoh. Wali yang tidak afdal menikahkannya dalam keadaan perempuan tersebut redha. Contohnya sekarang ni ada 3 abang dia. Abang dia seorang tok pekoh, seorang warak, seorang tua. Hak tua ni tak warak dan tak tok pekoh. Hak warak ni pula tak tua dan tak pekoh. Tak alim pekoh. Hak tok pekoh ni pula dia muda dan juga tidak warak. Jadi kalau ikutkan, hak mana lebih utama? Tok pekoh lah. Tok pekoh yang tidak warak dan tidak tua lebih utama daripada orang warak yang tidak pekoh dan tidak tua, dan lebih utama daripada orang tua yang tidak warak dan tidak alim pekoh. Tiba-tiba dia jadikan wali orang tua. Rendah martabat tu, tak afdal. Tapi kalau sebab redha perempuan macam mana? Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash bahawa jikalau yang menikahkan seorang perempuan tersebut orang yang tidak utama seperti mana wali yang menikahkannya itu ialah orang yang warak, sedangkan dalam kalangan wali tersebut ada yang memahami fiqh, maka sah pernikahannya jikalau mendapat keredaan daripada perempuan yang berkehendak untuk nikah tersebut. Sah. Tua sah.
Sedangkan ada yang warak, ada yang faqih, tapi perempuan tu redha, tak apa. Mana kena ada redha belaka. Redha perempuan, redha baki wali. Baru sah untuk jadi nikah. Wali yang sama darjat dengan wali lain menikahkan perempuan dengan orang yang sekufu dan tidak sekufu. Sudah. Wali yang sedarjat, saudara semua. Contoh 10 saudara. Saudara yang pertama menikahkannya dengan orang sekufu, saudara kedua menikahkannya dengan orang yang tak sekufu. Jadi macam mana? Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash bahawa jikalau orang yang tidak utama menjadi wali tersebut menjadi wali dan dia menikahkan orang yang tidak utama menjadi wali, maknanya dia tidak afdal untuk jadi wali, kemudian dia jadi wali untuk menikahkan perempuan tersebut dengan lelaki yang sekufu dengannya, maka wali-wali yang lain tidak boleh mengkritiknya sebab calon yang dia pilih itu ialah sekufu. Namun begitu, jikalau wali tersebut menikahkan perempuan itu dengan lelaki yang tidak sekufu dengannya, niscaya tidak harus wali yang tidak utama tersebut menikahkannya. Wali yang tidak afdal tadi menikahkannya kecuali setelah semua baki wali yang lain hadir ke majlis akad nikah tersebut. Jadi dia kata, jikalau wali menikahkan perempuan itu dengan lelaki yang tak sekufu, seorang wali daripada perempuan menikahkan perempuan tersebut dengan lelaki yang tidak sekufu, maka bila seseorang wali menikahkan perempuan tersebut dengan lelaki yang tidak sekufu, maka wali yang tidak afdal jadi wali itu tidak boleh menikahkan perempuan tersebut dengan orang lain. Pelik kat tu. Tak boleh nikah kecuali semua baki wali setuju dengan menghadiri majlis akad nikah tersebut bahawa wali yang tidak afdal tadi boleh menikahkannya. Menikah dengan siapa? Menikah dengan orang sekufu lah. Tadi hak pertama, lelaki ni wali yang tidak afdal. Wali yang tidak afdal. Kemudian dia nak menikahkan perempuan tersebut tetapi dengan lelaki yang sekufu. Sah tak pernikahan? Sah pernikahan. Dan wali-wali tersebut tak boleh kritik dia sebab dia sudah pilih calon yang betul, iaitu lelaki yang sekufu. Sekarang ni masalah kedua, wali yang afdal. Wali yang afdal tapi dia menikah dengan lelaki yang tidak sekufu. Lelaki yang tidak sekufu. Maka wali yang tidak afdal ni boleh tak kritik? Tak boleh. Tidak boleh. Bukan tidak boleh mengkritik, tidak boleh menikahkan perempuan di bawah hak kewaliannya tu dengan orang lain yang sekufu. Tak boleh. Sebab walinya yang lebih afdal telah menikahkan perempuan tersebut dengan lelaki yang tidak sekufu. Maka wali yang kurang afdal ni tak boleh dah lagi menikahkan perempuan tersebut dengan lelaki yang sekufu. Kecuali kalau hadir baki wali yang lain ke dalam majlis lelaki yang tidak afdal tadi, yang jadi wali, yang menikahkannya dengan orang sekufu, barulah boleh untuk orang lelaki wali yang tidak afdal jadi wali ni menikahkan perempuan tersebut dengan lelaki yang sekufu. Tu dia. Masalah pelik-pelik. Perempuan menentukan wali yang sedarjat untuk menikahkannya. Jadi ada 10 orang abang dia. Lepas tu dia menentukan Ahmad yang akan jadi wali. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash bahawa jikalau perempuan tersebut telah menentukan salah seorang daripada beberapa wali yang sedarjat untuk menikahkannya, maka tidak boleh wali yang selain perempuan tersebut tentukan menikahkannya dengan lelaki yang lain. Sekarang ni perempuan menentukan salah seorang daripada beberapa wali yang sedarjat, satu darjat lah, kalau lain darjat tak boleh. Satu darjat, contoh ada 10 abang, maka dia pilih Ahmad yang abang itu untuk menikahkannya. Maka wali yang selain perempuan tersebut tentukan, yakni wali yang selain Ahmad, wali perempuan yang selain Ahmad, tidak bolehlah dia tu menikahkan perempuan tu dengan lelaki lain, sebab perempuan tu sudah izinkan Ahmad saja yang akan boleh menikahkan aku. Maka Muhammad, Ali, Mamat semua tu tak boleh. Perempuan berkata, nikahkanlah kalian semua akan aku. Mana perintah secara umum kepada 10 orang abang dia tu, kepada dia untuk menikahkan dia. Maka Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash bahawa jikalau seorang perempuan mengatakan kepada seluruh walinya yang sama darjat, dia kata, nikahkanlah oleh kalian semua akan aku, niscaya disyaratkan berhimpun ke semua wali tersebut ketika ingin menikahkannya menurut pandangan asah. Mana sah pernikahan perempuan itu bila semua wali hadir. Seorang je yang menikah.
tapi semua kena ada tanda persetujuan. Sebab perempuan tu buat fi'il amar kepada seluruh orang, semua abang dia. Nikahkanlah oleh kamu semua akan daku. Seorang je akan menikah, tapi kena hadir semua orang. Tanda redha dan tanda setuju dia dinikahkan dengan seseorang. Perempuan berkata, aku redha aku dinikahkan. Dia kata gitu. Siapakah yang akan menikahkannya daripada wali yang sedarjat? Sekarang ni dia ada 10 abang. Kemudian perempuan ni tak kata nikahkanlah oleh kamu, tak. Dia kata aku redha kalau aku ni dinikahkan. Itu saja. Maka siapa yang akan nikahkan dia? Syekh Adamili rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap masalah jikalau seorang perempuan berkata aku redha dengan si fulan tersebut sebagai suami. Dia kata gitu. Ataupun aku redha bahawa aku dinikahkan. Dia tak suruh nikah secara sarih. Dia kata aku redha ya. Maka siapakah yang akan menikahkannya daripada kalangan para wali yang sedarjat tersebut? Khilaf. Pandangan pertama, tidak ada sesiapa pun yang boleh menikahkan perempuan tersebut. Hal ini berlaku kerana perempuan tersebut tidak memberikan keizinan secara umum untuk siapa pun daripada mereka untuk menikahkannya. Sebab dia kata redha. Redha tu bukan nikah. Adakah semesti redha tu nikah? Tak. Aku redha dia jadi suami aku. Redha je, tak suruh nikah pun. Pandangan asah, sah pernikahannya dengan sesiapa sahaja daripada wali yang sedarjat menikahkannya. Siapa-siapa boleh. Hal ini kerana para wali tersebut ditentukan secara khusus oleh syarak untuk menikahkan perempuan tersebut atas dasar pangkat mereka sebagai walinya. Namun begitu disyaratkan sabitnya redha perempuan tersebut untuk mana-mana orang daripada wali sedarjat menjadi walinya dalam pernikahan. Tapi dengan syarat ada izin lah. Sekarang ni dia kata aku redha dia jadi suami aku. Kemudian 10 abang tu siapa yang nak nikahkan dia, mana-mana pun boleh. Tapi yang nak akan jadi wali tu dengan syarat dapat izin daripada dan redha daripada perempuan tersebut, baru dia boleh jadi wali. Wali yang setaraf ialah orang yang memerdekakannya. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam An-Najmul Wahash dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj telah menyatakan bahawa perbahasan sebelumnya berlaku jikalau kesemua wali yang sedarjat tersebut sabit dengan nasab keturunan saja. Hak sebelum-sebelum ni itu sabit dengan nasab. Dah jikalau semua wali yang bersamaan darjat tersebut ialah orang-orang yang memerdekakannya, macam mana? Maka disyaratkan berhimpun kesemuanya itu ketika majlis akad pernikahannya, ataupun kesemuanya menghantar seorang wakil padanya. Hal ini telah lepas dah. Sekarang ni contoh dia ni hamba perempuan. Hamba perempuan dia ada 2 tuan, 2 penghulu. 2 penghulu. Sekarang ni dua-dua tuan ni telah memerdekakan dia. Maka hamba yang ada 2 tuan ni jadi orang merdeka lah. Dia panggil atiqah. Kemudian dia pun nak menikah. Dia tengok pak dia mati, tok dia mati, saudara tak ada belaka, anak saudara tak ada, bapa saudara tak ada belaka. Sampailah akhir tertib walinya ialah kepada mu'tiq, kepada orang yang pernah memerdekakan dia. Jadi orang yang pernah memerdekakannya 2 orang. Jadi siapa nak jadi wali? Dua-dua ni kena hadir dalam majlis akad nikah, baru sah dia jadi pernikahannya. Gitu. Habis. Salah seorang daripada orang yang memerdekakannya menghalangi perempuan daripada bernikah. Sekarang ni ada 2 penghulu. Seorang tak bagi, seorang bagi. Macam mana? Syekh Ad-Damili rahimahullahu subhanahu wa ta'ala dalam An-Najmul Wahash dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj telah menyatakan bahawa jikalau salah seorang daripada orang-orang yang memerdekakan perempuan tersebut menghalang perempuan daripada bernikah dalam keadaan tidak ada asabah. Terlupa tadi sama ada 2 orang penghulu tadi yang hadir, ataupun seorang penghulu, seorang wakil penghulu, ataupun 2 wakil penghulu pun boleh juga. Tu dah lepas dah tu. Dah bahar dulu. Jikalau salah seorang daripada orang-orang yang memerdekakan dia, contoh 2 orang penghulu, seorang kata tak bagi, seorang bagi, seorang tak bagi. Salah seorangnya menghalang perempuan tersebut daripada bernikah dalam keadaan tidak ada asabah bagi orang yang memerdekakannya itu. Tidak ada asabah. Tidak ada asabah ni asabah mu'tiq lah. Tu asabah ni dia istilah faraid. Tengok dalam jadual hak lepas tu asabah mu'tiq tu siapa? Dalam keadaan tidak ada asabah, maka hakim dan orang kedua yang memerdekakannya itu yang akan menikahkan perempuan tersebut. Sebab apa? Sebab dalam bab izin, dia 2
Pertama, penghulu. Dia ada 2 penghulu kan, penghulu. Penghulu pertama izinkan dia, penghulu kedua tidak mengizinkan dia. Jadi penghulu kedua tidak mengizinkan dia, ada dak asabah mu'tiq ni, ada dak asabah kedua ni, anak dia ke dan sebagainya. Kalau tak ada, hakim lah yang akan yang akan gantikan penghulu kedua ni dari sudut izin dan akan menikahkannya. Tu Maka jikalau hakim sahaja yang hadir ataupun orang kedua yang memerdekakannya sahaja yang hadir tanpa hakim, maka tidak boleh mereka menikahkannya. Sebab dia 2 orang mu'tiq dulu ni 2 penghulu, dan 2 penghulu ni yang akan memerdekakan perempuan tersebut. Dan sekarang ni dia merdeka dan dia nak berkahwin, bapak tak ada, tok tak ada, saudara tak, semua tak ada kecuali mu'tiq. Bila sampai kepada mu'tiq, 2 orang ni seorang benarkan, seorang tak benarkan. Maka yang tak benarkan ni kena pindah pada asabah. Tak ada asabah, hakim yang kena benarkan. Jadi kena hadir hakim dan juga penghulu pertama. Okey. Sekarang ni penghulu pertama saja ada, hakim tak ada, ataupun hakim saja ada, penghulu pertama tak ada, tak sah pernikahan. Dia dua-dua kena ada. Tu. Hal ini berlaku kerana tidak ada pada salah seorang daripada hakim dan orang kedua yang memerdekakannya itu melainkan sabit sebahagian hak kewalian al-wala. Kerana bila ada 2 penghulu, kewalian bagi seorang perempuan ni tertakluk kepada 2 orang ni sekaligus. Tak boleh salah seorang. Jadi kalau salah seorang tak ada, salah seorang ada, tak cukup. Dhaif, tidak qawi, tidak cukup kuat untuk dia menjadi wakil seorang diri kepada wali perempuan tu. Tak boleh. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, maka jika bersamaan mereka itu awliya pada segala sifat yang tersebut itu. Tok Pekoh sama Tok Pekoh, warak sama warak, tua sama tua belaka. 10 orang semua tu. 10 orang Tok Pekoh belaka, 10 orang warak belaka, 10 orang tua belaka. Semua umur 70 sama. Maka macam mana nak buat? Maka dia kata, maka dibuangkan undi antara mereka itu. Mereka itu para awliya, maka yang kena undi itulah yang mengkahwinkan. Kena undi pula. Buatlah macam mana, usum ke apa. Undilah 10 orang tu. Yang naik tu kena jadi wali. Selesai. Mudah tu. Diundi menjadi wali jika bersamaan sifat keutamaan wali kesemuanya. Kata musannif, maka dibuangkan undi. Syekh Adamili rahimahullah telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa jikalau terdapat banyak wali yang bersamaan darjatnya dan juga bersamaan segala sifatnya, sama ada dari sudut mana-mana, dari sudut sama-sama memahami fiqh, khususnya perkara yang berkaitan dengan pernikahan, ataupun dari sudut kewarakannya, ataupun dari sudut orang yang paling berumur, maka hendaklah diundi segala wali-wali tersebut apabila masing-masing hendak menikahkan perempuan tersebut. Kalau sama-sama nak menikahkan dia belaka, kena undi. Hal ini berlaku supaya dapat mengelakkan pergaduhan. Tu illah bagi undi. Kenapa kena undi? Kena elak pergaduhan sesama mereka secara pasti tanpa berlaku perselisihan para ulama. Tidak boleh memindahkan hak kewalian tersebut kepada sultan apabila kesemua wali yang sedarjat itu bersamaan pada sifat-sifatnya. Tak boleh. Sebab dia masih ada wali dan sama sifatnya, tak boleh pindah pada sultan ataupun hakim. Bahkan kena undi. Adapun hadis Nabi SAW, maka jikalau para wali bersengketa, maka sultan itu menjadi wali kepada orang yang tiada wali baginya. Hadis ni, maka maksud hadisnya ialah apabila setiap seorang daripada para wali tersebut berkata kepada sesama mereka, kamu menikahkan perempuan tersebut. Masing-masing duk kata, kamu nikah. Dia pula kata, mu nikah. Lepas sudah. Lepas tu, kemudian mereka semua tidak berkehendak menikahkan perempuan tersebut sehingga mereka menjadi penghalang untuk perempuan tersebut menikah. Masing-masing tak mau, duk kata, mu lah jadi wali, mu jadi wali. Lepas sudah tak ada keputusan siapa jadi wali. Maka hak itulah yang jadi hakim. Hakim akan menikahkan dia. Sebab dari sudut dia tu menghalang pernikahan secara tak sedar. Sebab asalnya dia tu larang tak mau jadi wali, tak mau jadi wali. Mau jadi wali, mau jadi wali, mau jadi wali. Lepas sudah tak ada wali. Jadi bila tidak ada wali, maka akan terhalanglah perempuan itu menikah, maka sultan akan jadi wali. Jadi bersengketa yang dimaksudkan dalam hadis adalah dengan makna yang seperti mana dihuraikan, bukannya bergaduh gitu kan. Adapun pada bab ini bukannya saling menyuruh menikahkan perempuan tersebut sesama mereka, bahkan di sini berlaku persamaan sifat keutamaan pada seluruh wali yang sedarjat dan masing-masing hendak menikahkan perempuan tersebut. Tu yang kena cabut undi, bukannya hakim yang menjadi yang menjadi wali. Sebab yang hakim menjadi wali ataupun sultan yang menjadi wali itu ialah apabila masing-masing menuduh
ataupun menyuruh masing-masing menjadi wali. Sehingga menyebabkan tak ada siapa jadi wali, menyebabkan perempuan tu terhalang nikah, maka sultan jadi wali. Adapun sekarang ni masing-masing nak nikahkan dia dan masing-masing ada sifat yang sama, maka tidak berpindah kepada sultan ataupun hakim, bahkan kena undi. Tu. Semua ini pada masalah jikalau suami yang hendak dinikahkan itu satu saja. Mana masing-masing nak nikah dengan lelaki yang sama. Semua lelaki nak nikah dengan lelaki sama. Kemudian semua orang tu pula ada semuanya sifat yang terpuji. Semua tok Mekah belaka, semua orang warak belaka, semua orang tua belaka, maka hak ni masalah ni kena undi. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam Mughni dan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfah telah menjelaskan bahawa jikalau bersamaan sifat antara segala wali yang sedarjat tersebut dan saling tasyahhu, gitu tasyahhu bukan tasyahhu, gitu. Dengan sekira-kira, apa tasyahhu tu? Dengan sekira-kira setiap seorang daripada mereka berkata, aku akan nikahkan perempuan tersebut. Itu tasyahhu. Tu. Taswir tu dengan tu bak taswiriyah. Bersamaan sifat, bersamaan darjat dan saling tasyahhu, yakni saling-saling kata aku nak nikahkan perempuan tu. Dalam keadaan baki wali yang sedarjat tersebut tidak meredainya. Masing-masing nak menikahkan perempuan tersebut dalam keadaan dia tidak redha orang lain menikahkan dia. Banyak benda ni. Walaupun seorang daripada mereka, sedangkan perempuan tersebut telah memberikan keizinan untuk setiap seorang daripada mereka menikahkannya dan calon suami perempuan tersebut seorang saja, maka wajib dibuat undian supaya tidak berbalah sesamanya. Tamanya ialah syarat nak kata undi ni, yang wajib undi tamanya ialah semua wali ada sama sifat. Kedua, semua wali nak menikahkannya. Ketiga, kalau dia orang lain menikahkannya dia tidak redha, wali lain yang menikahkannya dia tidak redha. Keempat, perempuan tersebut telah memberi izin kepada dia secara umum, keseluruhan wali sedarjat tu untuk menikahkannya. Dan yang kelima, suami yang nak nikah dan yang nak dinikahkannya itu seorang saja. 5 ni barulah cukup syarat untuk cabut undi. Ni. Calon suami berbilang. Tadi seorang ni banyak pula. Dengan pilihan wali yang sederajat berbeza-beza. 10 orang wali sama sifat belaka, tapi calon suami lain-lain. Tu pula dah. Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash, menyatakan masalah tak payah tu menyatakan tu buat. Telah menerangkan masalah berkaitan dengan masing-masing daripada wali sedarjat tersebut mempunyai calon suami. Maka jikalau berbilang calon suami bagi perempuan tersebut dan setiap seorang daripada wali yang sedarjat tersebut masing-masing berkehendak calon suami masing-masing tersebut menjadi suami kepada perempuan yang mereka hendak nikahkan, maka mereka boleh menikahkan perempuan tersebut dengan calon suami yang diredai pihak perempuan untuk jadikan lelaki itu menjadi suami. Sekarang ni semua sifat dah 10 orang abang, masing-masing ada calon masing-masing. Masing-masing nak nikahkan dia, tapi calon suami banyak. Macam mana nak selesaikan? Ni tak boleh selesai dengan undi. Hak ni kena tanya perempuan, siapa yang nak jadi suami dia. Maka kalau wali yang kelima tu yang nak jadikan suami dia, wali kelima tu dia akan nikahkan dia dengan calon suami sendiri. Tu. Calon suami yang disukai masing-masing wali dan perempuan menyukai kesemua calon. Sudah. 10 abang, 10 calon suami, 10 itu puan tu suka. Jadi siapa yang nak nikah ni? Yang nak nikah dengan siapa? Tu. Syekh Ad-Damiri rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam An-Najmul Wahash dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam Mughni telah menerangkan bahawa jikalau perempuan yang hendak dinikahkan itu redha dan suka terhadap semua calon suami yang dibentangkan dan dibawa oleh para wali sedarjat tersebut, dan masing-masing bersengketa dan bergaduh untuk menikahkan calon suami masing-masing kepada perempuan tersebut, maka pernikahan perempuan itu diserahkan kepada hakim. Jadi nampak masalah sama tapi beza belaka. Tadi hak pertama tu yang cabut undi tu syarat dia ialah semua sifat sama. Calon suami seorang. Dapat izin belaka daripada perempuan untuk menikahkan dia. Kemudian masing-masing nak menjadi wali untuk menikahkan dia. Barulah dicabut undi. Kalau 10 orang abang, masing-masing ada calon suami, bukan satu. Dan masing-masing ada calon suami, maka siapa yang nak nikah dengan dia? Perempuan yang suka mana-mana calon suami, itu yang akan jadi wali.
Sekarang yang ketiga pula, 10 orang abang, masing-masing ada calon suami, masing-masing semua dia suka belaka. Jadi siapa yang nak berkahwin, maka hakim yang akan kahwinkan dia dengan siapa yang dia nak, dengan siapa yang hakim nak. Sebab dia semua suka belaka. Jadi hakim lah buat keputusan. Tu. Parut. Bukan itu sahaja, bahkan hakim akan mengadili antara semua calon suami yang dibawa wali sedarjat masing-masing, hal keadaan semua wali calon suami tersebut disukai oleh perempuan itu. Akan timbang lah. Hakim akan timbang mana lebih sesuai, kerana semuanya tu perempuan suka belaka. Pelik Oleh itu, suami yang lebih baik nisbah pendidik suami yang lebih baik tu, bukan lebih balik. Suami yang lebih baik nisbah pendidikan hakim akan dinikahkan dengan perempuan tersebut. Dia kira lah timbang rasa. Tu. Pada masalah ini tidak akan dicabut undi, supaya tidak berlaku cabutan undi juga antara calon-calon suami yang dibawa oleh para wali. Tak akan jadilah cabutan undi. Kalau tak, kena cabut pula siapa yang akan jadi suami. Tak ada cabutan bertuah untuk suami, tak ada. Untuk wali ada. Demikianlah pandangan tersebut disebutkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Bukan itu sahaja, bahkan pandangan tersebut turut dipegang secara jazam oleh Imam Ar-Rafi'i. Jazam ni kejap, tak ada khilaf. Dalam kitabnya Asy-Syarhus Shaghir. Asy-Syarhus Shaghir, syarah kepada Al-Wajiz. Dia ada 2 kali syarah, Asy-Syarhus Shaghir, Asy-Syarhul Kabir. Namun begitu Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Hawil Kabir, Imam Ar-Ruyani rahimahullah dalam Bahrul Madhab, dan pengarang At-Tatimmah berpandangan bahawa wali-wali tersebut seolah-olah telah menjadi penghalang untuk perempuan tersebut bernikah, maka para sultan akan menikahkan perempuan tersebut. Sultan yang akan nikah. Sebab apa? Sebab masing-masing bawa calon suami masing-masing, dan perempuan suka belaka. Jadi seolah-olah nak nikah ke siapa ni? Jadi penghalang. Jadi set-set 3 orang ni kata sultan yang akan menikahkannya, bukannya salah seorang daripada wali tersebut. Kalau pandangan hak pertama tadi, hakim yang akan menimbangkan siapa yang akan jadi calon suami, dan hakim akan memutuskan siapa yang akan dinikahkan dengan perempuan tu. Kemudian orang yang akan mencabut undian, wallahu a'lam. Susah tu. Ngantuk kawan ni. Ada soalan? Untuk macam mana? Tu? Lepas tu? Tak suka? Mungkin tak suka. Sekarang tak suka. Mungkin sebab imam ni baca panjang. Mungkin sebab imam ni suara tak sedap. Mungkin sebab imam ni perangai huduh. Boleh jadi. Tak suka secara umum. Makruh? Bagus. Kurang pahala. Pahala kurang tu. Bukannya tak sah pun, tak sah habis. Makruh. Ha? 3-4 gitu lah. Apa? Apa? Tak lagi ni kawan ni gini lah. Apa cerita? Cerita baca-baca habis. Buat jimak laju jimak lalok mata. Bahas. Bak ni menatang apa? Rilah-rilah. Rumah aku. Ada? Sampai 9:30
Ha? Oh, ni lah. Ayah apa ha? Okay, tak ada. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.